Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربط الربوط وربطنا إياك نعبد وإياك نستعين. أما بعد. Al-Mukarram, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para ibu, para bapa, abang-abang, adik-adik, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat. Sekali lagi bersama-sama kita merafakkan sebenar-benar kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan kesihatan, diberinya kita kesempatan, dan mudah-mudahan dengan melazimi duduk istiqamah dalam majlis seumpama ini, mudah-mudahan dijauhkan kita daripada apa jua kesempitan hidup yang membelenggu dalam kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan di akhirat sana kita terhimpun di kalangan orang yang beriman dan beramal saleh, seterusnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat junjungan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita bersama-sama menjunjung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar sanjungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung daripada buku yang bertajuk Rahsia Sabar dan Syukur, tuan-tuan, dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan sabar disebut 90 kali dalam Quran, dan ada beberapa ayat Quran yang menerangkan kelebihan-kelebihan orang yang bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Firman Allah dari surah Az-Zumar membawa maksud, sesungguhnya, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala untuk mereka tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Mudah-mudahan pahala yang akan kita raih, mudah-mudahan bertokok tambah. Mudah-mudahan pahala yang kita akan raih dan telah raih, mudah-mudahan berkekalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran melazimi berselawat ke atas baginda dan mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan asbab kematian kita asbab husnul khatimah, iaitu pertama kita al-istiqamah, kita konsisten dalam menuntut ilmu, dan seterusnya kita konsisten dalam menjawab, tuan-tuan, lafaz-lafaz apabila muazzin melafazkan azan. Kemudian selepas itu kita berdoa, maka itu adalah di antara respi-respi
kejayaan bagi orang yang memilih hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, hendak meninggalkan alam fana ini, kan, maka antara rezekinya disebut oleh baginda Nabi adalah menjawab lafaz azan, seterusnya istiqamah dalam majlis ilmu, dan kemudian doa lepas azan tu. Tuan-tuan, doa lepas azan tu macam mana? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, itu sampai akhirnya. Siapa yang melazimi mengamalkan perkara tersebut, Nabi dah beri garis panduan. Itu adalah petanda-petanda orang itu akan beroleh kematian yang baik dan sangat baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, menyambung tuan-tuan pelajaran daripada buku yang bertajuk Rahsia Sabar dan Syukur. Maka bila sebut sir tuan-tuan, rahsia, maka kita baca surah apa? Surah Al-Mulk itu, wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bizatis sudur. Jadi mudah-mudahan rahsia-rahsia itu Allah akan pancarkan, tuan-tuan, Allah akan pancarkan sinarnya itu di dalam dada-dada kita, tuan-tuan. Jadi tempoh hari muka surat 40 kita cerita sikit berkenaan kisah baginda Nabi SAW. Lanjutannya adalah pada muka surat 42, tuan-tuan. Lanjutannya pada muka surat 42. Sesungguhnya seorang muslim yang sejati adalah yang sabar dalam menghadapi keadaan sihat. Sabar dalam menghadapi keadaan sihat. 5 sebelum 5, tuan-tuan, sihat sebelum sakit, kemudian kaya sebelum miskin, lagi sempat sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi satu lagi apa, tuan-tuan? Dulu zaman saya sekolah dulu nyanyi lagu ni, kadang-kadang lupa kalau tak diulang-ulang. Sihat sebelum sakit, kemudian muda sebelum tua, sempat sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. 5 sebelum 5, tuan-tuan. Jadi muslim yang sejati adalah yang sabar dalam menghadapi keadaan sihat. Artinya dia tidak boleh terjebak oleh kesihatan dan harus menyadari bahawa kesihatan adalah pinjaman yang ada padanya sewaktu dan bila-bila sahaja ia boleh diminta kembali. Jadi tuan-tuan, maka duduk di antara dua sujud kita itulah di antara doa-doa yang kita kena beri perhatian. Rabbighfirli itu, warhamni, wajburni. Ambil masa di situ, tuan-tuan, lintaskan dalam hati. Kerana nanti ada beberapa dalam page seterusnya ada berkenaan dengan innamal a'malu binniyat. Jadi tuan-tuan, ketika duduk di antara dua sujud, pastikan kita faham betul-betul. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kan? Warhamni wajburni, tampal kekurangan, kelemahan, keaiban aku ya Allah. Kerana kalau Allah buka keaiban kita, termasuk yang kat depan ni, pastinya tak akan duduk dalam majlis ni. Malu kita. Kerana Allah menutup banyak aib-aib kita kat dunia ini. Jadi warhamni wajburni warfa'ni, ya Allah angkat darjat aku ya Allah. Kemudian warfa'ni warzuqni, kurniakan aku rezeki yang halalan thayyibah ya Allah. Kemudian warzuqni wa'afini, di situ ada. Sebenarnya apabila kita berimamkan imam kita, bukan menunjukkan kita ini berselisih dengan imam, tetapi ketika berdoa itu, doa itu adalah untuk diri masing-masing. Wa'afini wa'fu anni, beri aku keafiatan ya Allah, beri aku kesihatan, dan ya Allah maafkan aku. Kenapa tuan-tuan? Kerana yaqullahu ta'ala azza wa jal, ya bani Adam, wahai bani Adam, kita lah tu. Ya bani Adam, kam min sirajin atfa'athu rihul hawa, qad atfa'at rihul hawa. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam sebuah hadis qudsi ini diterangkan, cuba kita hitung betapa banyak pelita atau lampu yang terpadam dengan hembusan angin. Pastinya pelita yang paling besar, kalau berakhirnya tuan-tuan pelita itu terpadam, maka terpadamlah seluruh dunia ini. Sirajan wahaja, itulah matahari, tuan-tuan. Jadi hitung, mungkin kita pernah hitung, mungkin tak pernah terhitung, mungkin dalam sejarah hidup kita tak pernah jumpa pelita, mungkin pernah, tapi apabila adanya angin, terpadam pelita.
Jadi pelita dalam diri kita adalah hati. Tuan, yang kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu kerana hati sifatnya berbolak-balik. Tuan, cahayanya nak masuk susah kalau apabila hati itu terbalik. Tuan, apabila hati itu songsang, maka nak masuk cahaya itu susah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, wa kam min abid, cuba hitung betapa ramainya orang-orang yang beribadah kepada Allah, tetapi malangnya ibadahnya itu qad afsadahul ujub. Ibadah yang dilakukan tadi menjadi hancur lebur, menjadi fasad, musnah, sirna, lantaran kerana datangnya perasaan sikap dia, iaitu namanya ujub. Dia rasa ujub, apa yang dilakukan itu menakjubkan. Dia rasa teruja pada diri dia apabila dia melakukan ibadah, datangnya riak dan sebagainya, sum'ah. Dia nak dengar-dengar, tuan-tuan, ibadah yang dilakukan adakah disukai atau sebaliknya. Tetapi menjadi kesukaan Allah bagi orang yang beribadah dengan niat yang ikhlas. Nanti ada di depan ni tuan-tuan, penerangannya. Jadi cuba hitung betapa ramai orang beribadah, ramai. Kemudian wa kam min sahih, cuba hitung betapa ramainya orang yang sihat. Tadi berkenaan dengan kesihatan. Tetapi afsadathul afiyah, celaka kerana kesihatan dia. Kerana kesihatan itu akan ditanya, dengan apa kau lakukan dengan kesihatan itu, apa yang kau buat, apa yang kau lakukan semenjak bermula kelahiran, di awal kelahiran sampailah menutup mata meninggal dunia. Jadi kesihatan itu akan ditanya, dengan apa kau buat dengan kesihatan itu. Kemudian wa kam min ghani afsadahul ghina, cuba hitung betapa ramainya orang kaya kat muka bumi Allah sebenarnya kaya. Allah tak pernah beri kemiskinan, tak ada ayat kemiskinan. Allah beri kecukupan. Tuan-tuan, Allah beri kecukupan. Yang tadi Rabbi firli warhamni wajburni, Allah beri kecukupan. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah, apa yang kurang. Kemudian wa kam min faqir, cuba hitung betapa ramainya orang-orang yang miskin, afsadahul faqr, tetapi dicelakakan oleh kefakiran dia, kemiskinan dia, terus meminta dan meminta. Jadi orang yang fakir juga dicelakakan kerana kefakirannya. Kemudian wa kam min alim afsadahul ilm, cuba hitung betapa ramainya orang-orang yang bijak pandai. Bukan dalam sini murid selama-lamanya. Nama guru takmir, bukan guru tetapi murid selama-lamanya. Di luar sana kebarangkaliannya pasti ada ramai orang-orang yang bijak, berilmu, tetapi dicelakakan oleh kebijaksanaan dan ilmunya kerana menjadikan ilmunya sekadar bahan perdebatan. Tuan-tuan, bergaduh. Jadi tuan-tuan, ramai orang alim di luar sana. Maka seterusnya wa kam min jahil, betapa ramainya orang-orang yang jahil. Dia pun tahu, dia kata saya ni tak cerdik, tak pandai, ataupun dalam bahasa saintifiknya agak bunyi kasar, saya ni bodoh, dia kata kan? Tetapi terus dengan kebodohannya pasal tak nak belajar. Pendidikan percuma sepanjang hayat ada di surau dan masjid, tuan-tuan, kerana infak masyarakat, tuan-tuan, maka ilmu ini berterusan, tetapi dicelakakan kerana kebodohannya yang berterusan, maka dia jadilah jahil murakkab, iaitu bodoh yang bertepik-tepik. Kemudian kalaulah tidak ada makhluk Allah yang empat ini, falaula masyayihur ruqa, kalau tidak ada golongan warga emas, warga tua, orang-orang tua kita yang rukuk kepada Allah. Pertama, berjasanya manusia ini, tuan-tuan. Kemudian wasyababun khusya', di kalangan ibu-ibu saya tak nampak yang mana satu yang pemuda-pemudi, mungkin tak nampak lah, rambut jauh sikit, tuan-tuan. Mungkin ada pemuda-pemudi yang khusyuk beribadah kepada Allah. Kemudian wa atfalur rudha, kalau hari ini tidak ada bayi yang menetik ibunya, kalau tidak ada binatang yang mencari rerumputan, wa bahahimur rutta, maka Allah akan jadikan la ja'altus sama min fawqakum
hadida. Nescaya Allah akan jadikan langit yang kita tengok indah itu, Allah akan jadikan langit itu seperti kepingan-kepingan besi. Tapi kerana ada 4 makhluk Allah inilah, tuan-tuan, 3 daripadanya manusia, 1 haiwan. Haiwan pun berjasa pada kita. Allah jadikan langit itu bagaikan kepingan-kepingan besi. Kemudian maka Allah tidak akan turunkan, walamma anzaltu minas sama, Allah tidak akan turunkan daripada langit itu qatrah, walaupun setitis air hujan. Dan Allah akan jadikan wal arda safsafa, yaitu Allah akan jadikan bumi ini bagaikan batu yang licin kering, licin. Dan Allah akan jadikan apa lagi tuan-tuan, kalau tidak kerana 4 golongan ataupun makhluk Allah itu tadi, maka Allah akan jadikan walamma ambatat fil ardi min habbah. Kalau kita tanam biji benih, nak tanam sawi kat rumah, nak tanam apa lagi kat rumah, maka tidak akan pernah Allah akan tumbuhkan walaupun sebiji benih di muka bumi Allah ini. Wat-turab baramada, Allah tidak akan jadikan, tuan-tuan, Allah akan jadikan debu-debu itu bagaikan batu kerikil. Ini pernah disebut, tapi tuan-tuan nak kaitkan, tuan-tuan, perkara ini. Betapa ramainya hari ini yang dinyatakan tadi dalam hadis kursi, inilah nasihat yang paling penting. Maka kita cari, tuan-tuan. Kalau hari ini orang tua yang rukuk itu berjasa, maka tuan-tuan, kita jangan abaikan golongan ini. Kalau ada pemuda yang khusyuk tadi, dia khusyuk beribadah, tuan-tuan, mengamalkan dalam kehidupannya, maka hargai golongan ini. Kalau ada bayi yang menitik ibu mereka, tuan-tuan, apatah lagi di kalangan fakir, miskin, maka carilah mereka, infakkan sesuatu kepada mereka, besar ganjarannya. Dan binatang-binatang yang mencari rerumputan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maka kesihatan adalah pinjaman. Jadi bila-bila akan diambil. Maka orang yang tidak memanfaatkan kesihatan dengan bersenang-senang sepuasnya dan bermain-main sesuka hatinya, maka itulah yang mengundang fasad, bala bencana, kerosakan. Betapapun dia ataupun kita harus tetap memperhatikan hak-hak Allah terhadap hartanya, harta kita, dengan cara membelanjakannya terhadap badan kita, untuk digunakan membantu sesama mereka, terhadap mulutnya untuk digunakan mengucapkan kebenaran. Jadi kat sini ada hadis yang nak dikaitkan, al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadi. Jadi orang yang dikatakan sebagai muslim sejati di awal tadi, maka orang muslim sejati ini pastikan jangan buat kejahatan dengan orang Islam yang lainnya menggunakan tangan ataupun menggunakan mulut. Jadi muslim yang benar-benar sejahtera, sehat, tenteram, sentosa di taman sentosa, tuan-tuan, maka dia tidak menjadikan tangan dia. Hari ini tangan memang bahaya, tuan-tuan. Itu yang akan ditanya nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tuan-tuan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka akan ditanya tangan ini. Mulut terkunci, terpatri rapi. Tangan jawab, dengan tangan inilah ya Allah, kan, aku menghantar begitu dan begini, kan, menjadi pengadu domba di muka bumimu ya Allah. Maka berlaku perselisihan paham dan sebagainya, maka jadilah terjadi bencana yang paling besar, iaitu terputusnya silaturahim ya Allah. Maka tangan, mulut. Wal mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Sebagai orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, maka dia kena jaga harta benda orang lain. Disebut wal mu'minu man aminahun nas, tidak disebut apa bangsanya, apa agamanya, tetapi manusia. Maka hendaklah kamu, wahai orang beriman, jaga harta benda orang lain, dan nyawa-nyawa mereka adalah tanggungjawab kamu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lakunta fadhan ghalizal qalba lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat 159 dari surah Ali Imran membawa maksud, maka dengan rahmat Allah tadi yang kita minta ketika berada duduk di antara dua sujud,
ceritanya dimulai, kisahnya, rahsianya dimulai dengan linta. Kita belajar hukum tajwid madlin, maksudnya lembut. Linta lahum, siapa yang lembut ini? Maka Nabi hatinya lembut. Hati Nabi lembut. Dalam peperangan Uhud itu hati Nabi lembut. Walaupun tafazan ghalizal qalb. Kalaulah hati Nabi keras, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, nescaya umat pada waktu itu, bahkan yang telah mengakui beriman kepada Nabi, apatah lagi di kalangan orang-orang yang Islam, tuan-tuan, pada waktu itu maka mereka akan lari daripada Nabi kalau hati Nabi keras. Kerana terbunuhnya bapa saudara Nabi yang dicintai, kalau hati Nabi keras, maka Islam tidak akan sampai kepada kita saat ini, dan wallahu alam apalah agama kita saat ini. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi apabila kita dah berazam satu-satu perkara, dah berazam usaha, maka baru bertawakal. Jadi hari ini maka Allah kurniakan khiyar, ikhtiar. Khiyar maksudnya pilih, kan? Lepas dah buat pilihan, khiyar, barulah dinamakan ikhtiar. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Bukan kita bertawakal yang, tuan-tuan, kita tak tahu maksud tawakal dan kita serah bulat-bulat. Rupa-rupanya akidah kita terjerumus kepada akidah apa, tuan-tuan? Akidah apa? Ahli sunnah bukan, akidah Jabariyah. Kita serah bulat-bulat kepada Allah. Dan Allah yang menguasai kita, maka kalau dah miskin, miskinlah. Kalau tadi dah tak pandai terus, kan? Rupa-rupanya kita telah menyalahi dari segi akidah kita yang berpaksikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Tak perasan jadi golongan orang yang Jabariyah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakal, tapi biar kena cara dia. Kemudian demikian pula dengan semua yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sabar seperti ini, seperti yang dimaksudkan tadi, berkait rapat dengan syukur. Sabar tidak boleh dilakukan dengan sempurna tanpa bersyukur. Seperti yang dijelaskan tadi. Sesungguhnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, sabar pada waktu suka itu lebih berat. Oh begitu. Sabar pada waktu suka lebih berat. Kerana hal tersebut disertai dengan adanya kemampuan. Ada kemampuan, maka pada waktu itu kesabaran kita, tuan-tuan, tak tergugat. Mampu itu kalau singular orang putih cakap. Kalau pluralnya, tuan-tuan sendiri jawab. Dia tak ada kemampuan. Jadi kalau pluralnya ada tambah S biasanya, kan? Jadi dia kata kalau orang belah pantai timur mampu, dia kata. Mampu, dia kata. Contoh gitulah. Saya orang pantai timur campur, tapi tak boleh nak cakap sangat. Tak boleh nak kecik Kelantan sangat. Pasal maklumlah jekel, kan, Jawa Kelantan. Baik tuan-tuan, sabar dalam keadaan kita ni suka, gembira, ceria, biasanya disebabkan ada kemampuan. Berbeza keadaannya ketika jika tidak ada kemampuan. Kalau kita bersabar ketika, contoh, diberi contoh kat sini tuan-tuan, bekam. Kita bekam, apabila kita baring, orang bekam, kita steady lagi. Cuba bayangkan kalau kita bekam diri sendiri. Agak-agak boleh sabar tak, tuan-tuan? Ambil alat dia, kita bekam. Ini contoh yang diberilah. Jadi kita boleh sabar ketika kita dibekam tu tadi. Tapi kalau kita bekam diri sendiri, tuan-tuan, jadi kita tak boleh sabar. Jadi tuan-tuan, orang lapar dalam keadaan tidak ada makanan itu lebih boleh bersabar. Rupanya begitu. Daripada orang lapar yang sedang menghadapi berbagai-bagai makanan yang lazat. Kena kat buffet lain tu, tuan-tuan, semua ada. Daripada main course sampailah kepada dessert dia, tuan-tuan. Akhirnya tak cukup dessert, dia bukan main course lagi, mentong. Tahu mentong? Ini aku punya, itu aku punya, itu aku punya. Penuh, tuan-tuan, tak cukup pinggan, dulang dia ambil. Rupanya sabar dalam keadaan makanan itu ada, tuan-tuan, berbanding dengan makanan tak ada, sabarnya lebih baik. Contohnya bagi orang yang sedang berpuasa. Bagi orang yang sebaliknya, tuan-tuan, ataupun berpuasa, kalau diduga dengan makanan yang banyak, tuan-tuan, hilang sabarnya.
Dia jadi lebar, orang cakap hilang, terlepas. Kemudian bayangkan pula makanan tu lazat, kan? Kemudian jamuannya pula berlebih-lebih pula tu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, ujian dalam keadaan suka atau gembira itu lebih besar. Dalam keadaan kita suka, ujian itu lebih besar. Keadaan yang kedua, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu dan fitrah, ini boleh sahaja berkaitan dengan pilihan seorang secara sedar, seperti dalam masalah yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Tetapi boleh juga tidak berkaitan dengan pilihan. Contohnya dalam soal musibah dan ujian, tak boleh pilih lah. Apabila musibah ni maksudnya sesuatu, tempat dunia ini adalah tempat musibah. Itu cerita dia. Dunia ini memang tempat musibah. Kerana musibah yang didatangkan itu adalah ujian, sebagai ujian menguji ketakwaan kita sebagai hamba-Nya. Jadi dunia ini tempat musibah. Dunia ini, ada ustaz tu kata, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jadi tempat yang kekal di akhirat sana. Jadi tuan-tuan, kemudian dalam misalnya dalam soal musibah dan ujian, atau mungkin tidak berkaitan dengan pilihannya secara sedar, namun ia dapat menghindarinya, misalnya melepaskan sakit hati pada orang lain yang menyakitinya dengan cara membalas dendam kepadanya. Jadi dia bermula dengan tangan dan mulut, kemudian harta benda, kemudian pembunuhan, merosakkan. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat dari Suratul Nisa ayat 28 tuan-tuan. Kalau saya terlepas itu boleh tengok ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau ambil sesuatu di antara di kalangan kamu dengan jalan yang batil dan tidak betul. Tak kira apa saja, barang, perkhidmatan, apa saja urusan muamalat, amalan yang kita lakukan yang melibatkan ekonomi ataupun apa sahaja, hubungan sosial dan sebagainya. Kadang kita mengambil hak orang lain, termasuk perasaannya. Oh, kita ambil perasaannya, tuan-tuan, ambil hak orang lain, sampai dia ambil hati dengan kita, kan? Kerana apa tadi? Kerana mulut dan tangan. Jadi wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum, di antara kamu bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, kecuali dengan jalan kita bermuamalat yang betul. Dan janganlah kamu bunuh diri, kan? Hari ini apabila kita diuji dengan makanan, minuman, pekerjaan, harta benda, keduniaan, tuan-tuan, nasihat kepada yang bercakap terutamanya, kita goyang, kita goyah, tuan-tuan, kerana urusan dunia hari ini menjadikan kita, kan, taksub, kan, kita lalai, kita alpa, dibuai pesona, tuan-tuan. Kita terpesona dengan dunia hari ini, kita lupa rupanya syurga itu bukan milik keluarga, tuan-tuan, bukan, pada asalnya bukan milik keluarga. Bukan mak masuk, ayah masuk, ibu masuk, suami masuk, isteri masuk. Tetapi tuan-tuan, kalau masuk ke semuanya sekali itu adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, menjadi malang apabila kita menjadi seteru di antara suami dengan isteri kerana tidak mengajar mendidik agama kepada mereka, dan kemudian kepada anak-anak yang menjadi tanggungjawab kita, kerana lahirnya anak itu adalah merupakan amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berat, tuan-tuan, amanah. Bukan setakat kita membesarkan dia, memberi dia kecukupan, tetapi rupa-rupanya, tuan-tuan, tidak cukup saat kita diambang kematian, sehingga anak-anak hari ini, tuan-tuan, tidak berupaya, kan, untuk membacakan ayat-ayat Quran kepada kedua ibu bapa mereka. Berdoa tak mampu, segala-galanya tak mampu, tuan-tuan. Jadi maka itulah ujian, kan? Kemudian persoalan ini, tuan-tuan, terbahagi dalam 3 bahagian berkenaan dengan apa yang dinyatakan tadi. Pertama, sesuatu yang berkaitan dengan pilihannya secara sedar, kita pilih kerana kesedaran kita, iaitu semua amal perbuatan seseorang, sama ada berupa ketaatan atau kemaksiatan.
dalam sedar. Orang buat maksiat pun dalam sedar juga. Maksiat dalam sedar. Orang buat ketaatan pun dalam sedar. Tuan-tuan, terbahagi kepada dua jenis sesuatu yang berkaitan pilihan yang dilakukan dalam sedar, iaitu sabar dalam ketaatan. Seseorang, tuan-tuan, memerlukan kesabaran dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menolak perhambaan, dan cenderung kepada sifat rububiyah ketuhanan. Itulah sebabnya seorang arifin mengatakan setiap jiwa cenderung menyembunyikan apa yang pernah dinyatakan secara terus terang oleh Fir'aun. Ucapannya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, surah An-Nazi'at ayat 24. Akan tetapi Fir'aun mendapat peluang atau kesempatan untuk diterima. Jadi tuan-tuan, kalau kita berada pada zaman Fir'aun, apabila melihat makanan yang enak, bangunan yang mewah, megah, tersergam indah, para wanitanya yang cantik-cantik, mungkin lelakinya juga handsome-handsome, tuan-tuan, kekuatan angkatan tenteranya, tuan-tuan, pada waktu itu, maka Fir'aun mengaku dirinya tu Tuhan. Sebab tu, maka masyarakat pada waktu itu hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan kerana apa? Kerana dunia itu tadi, itulah yang menjadikan dia secara membabi buta, membuta tuli, tuan-tuan, membuta tuli pada waktu itu, kan, melihat segala keduniaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Maka tempoh hari pesanan minggu bila, lihat ayat 81 hingga pada ayat 88. Ayat 88, saya ulang tuan-tuan, ayat 88 ada doa Nabi Musa berkenaan dengan kekayaan Fir'aun pada waktu sekarang. Apa kaitannya? Maka orang kafir pada waktu ini menguasai ekonomi dunia pada waktu ini. Maka sirah ini akan berulang kembali. Maka apa doa Nabi Musa AS? Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta benda mereka. Wasyadid ala qulubihim, ya Allah, matikanlah hati-hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Apabila tak beriman, sampailah kepada nampak azab yang terang nyata. Maksudnya tak sempat lagi beriman, tak sempat. Jadi tuan-tuan, itu doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi doa ini, tuan-tuan, sebenarnya boleh diamalkan. Jangan kita doa ayat yang ke-12 surah As-Sajadah tu. Itu doa-doa orang kecewa. Apa tu doa dia tu? Surah As-Sajadah ayat 12. Pagi subuh dengar kan? Ya Allah, kembalikan aku semula ke dunia. Aku dah yakin setelah berlakunya kematian, yakin setelah berlakunya azab dan sengsara, nak balik semula ke dunia, maka dia akan yakin sebenarnya, pasal dah nampak. Tapi doa Nabi Musa ini jelas, sehinggalah mereka nampak azab, tak beriman sampai nampak azab. Jadi tuan-tuan, ini sejarah kisah Fir'aun. Jadi tuan-tuan, berjaya membuatkan kaumnya taat kepadanya kerana dia memandang mereka rendah. Ini jadi dia mengaku dia Tuhan pasal dia rasa dia tinggi. Akibatnya setiap hamba mengakuinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, sama ada hambanya, pembantunya, para pengikutnya, dan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya dan taat kepadanya. Meskipun menikmati kemenangan seperti itu, tuan-tuan, Fir'aun, dia sangat marah apabila mereka melakukan kesalahan atau kekurangan dalam melayani dan mengabdikan kepadanya. Jadi dalam pada orang dah mengaku dia Tuhan, kalau ada kesalahan juga dilakukan, maka jadi Tuhan yang zalim. Dia mengaku diri dia Tuhan. Orang dah mengaku dia Tuhan, cuma ada kesalahan-kesalahan yang lainnya berlaku, maka kezaliman juga dia lakukan kepada kaumnya pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, berkait dengan seterusnya, di antara ibadah-ibadah itu ada yang tidak disukai kerana malas. Misalnya tuan-tuan, ibadah solat. Ada pula yang tidak disukai kerana bakhil. Misalnya ibadah zakat. Ada juga yang tidak disukai kerana bakhil beserta malas, seperti ibadah haji dan berjihad. Wal mujahidu ma nahallahu an. Jadi orang-orang yang benar-benar berjihad, maka perkara yang ditegah Allah dia tak lakukan. Itu baru berjihad. Tuan-tuan, kalau tak dia berjahat jelah, tuan-tuan, dia tak berjihad. Orang yang taat memerlukan kesabaran dalam menjalankan ketaatan dalam 3 keadaan: sebelum, semasa, dan selepas melakukan amal.
Jadi tuan-tuan yang tempoh hari ambil wuduk ketika ditimpa musibah, sebelum, semasa ditimpa musibah ataupun apa juga kesakitan, kemudian selepas itu jangan tinggalkan wuduk yang sempurna dan baca doa lepas wuduk. Sebelum mengerjakan satu amalan, kita harus menanamkan niat ikhlas bersabar atas noda-noda riak atau takabbur beserta semua faktor yang mendorong kepada bencana dan mengikut hasrat untuk tetap ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ini dia memang orang yang high class. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Baik, kalau apabila kita cakap pasal berkenaan dengan niat, tuan-tuan berkenaan dengan niat ikhlas, maka suratul ikhlas cukup sebagai dalil. Ajma'a ahlul haq anna jami'a ma qalahu al-mutakallimuna fi tauhid yarji'u ila kalimatain i'tiqadin anna ma tasawwara fil azhan fallahu bi khilafih wa i'tiqadin anna zatahu ta'ala laysat muzabbihatin bizat wala khaliyatin an sifat. Jadi tuan-tuan telah bersepakat ulama ahli sunnah wal jemaah yang hari ini kita menjadi followernya, pengikutnya di kalangan ahli sunnah wal jemaah melalui aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah, tuan-tuan, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu, tuan-tuan, kita ikut dia hari ini. Jadi dalilnya adalah, buktinya adalah suratul ikhlas. Sebab suratul ikhlas ni, tuan-tuan, dia tidak ada kalimah ikhlas dalam ayat dia. 4 ayat dia, tuan-tuan, tidak ada perkataan ikhlas. Ada Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu masa guru-guru kita kata apa? Suruh baca suratul ikhlas 100,000 kali. Tuan-tuan 100,000 kali, 70,000 kali ada hadis dan dinyatakan maka ada suatu jaminan syurga untuk kita. 70,000. Ada guru pula, guru silat gayung, saya pernah dengar, tuan-tuan, guru silat gayung kata, ni nak dapatkan ilmu-ilmu ni, nak belajar ni, 100,000 khatamkan dulu. Rupa-rupanya ujian itu berkaitan dengan keikhlasan di hati, kan? Bukan kerana banyaknya jumlahnya. Tapi apabila kita dengar 100,000, pening lalat kita. 100,000 banyak kok, dia kata. Dia kata satu pun dia tak buat. Jadi sifat guru dia begitu, tuan-tuan. Jadi dalam suratul ikhlas ada 8 asas kekufuran yang menghalang kita menjadi orang ikhlas. Wa nahika bi suratil ikhlas dalila. Pertama tadi kita beriktikad Allah tak sama. Allah dari segi zat tak sama. Allah dari segi namanya pun tak sama. Walaupun kita ada namanya Abdul Rahman ataupun Rahman, tak ada Abdul contohnya, kan, tuan-tuan, tak sama. Dari segi sifat tak sama, dari segi fi'il tak sama. Semua tak sama. Jadi kalau hari ini kita bayangkan, kan, sesuatu itu yang datang bencana pada akhir zaman ini segala-galanya kerana Allah, tuan-tuan, maka kita terlupa, tuan-tuan, tentang surah Ar-Rum yang Allah kirimkan dalam surah di antara surah-surah Al-Quran. Betul? Dia ada surah Ar-Rum. Kita belajar tajwid ada Ar-Raum. Jangan salah sebut, nanti jadi Ar-Ruam. Ruam lain. Ar-Raum kita belajar. Yang mana Ar-Raum, ibu-ibu? Siapa tak boleh bunyi Ar-Raum, selagi itu kena belajar ngaji. Contoh, orang baca suratul Asr, hilang huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, ada huruf ra di hujung tu, tapi bunyinya 1/3. Contohnya badalam, badal, ada huruf lam, badal. Qadr. Oh, itu ilmu Ar-Raum. Ilmu Ar-Raum ini membunyikan 1/3 harakat bunyi, tak boleh tinggalkan. Contohnya kalau 3/3, ra di atas ra, ra di bawah ri, ra di depan ru. Kalau ra Ar-Raum, kalau lam, la, li, lu, termasuk dalam surah Al-Mulk. Ada perkataan apa tu?
pada ayat berapa saya lupa, yang hujungnya ada nun tu. Wa yasirru qawlakum aw jaru bi innahu alimun bi dhatis sudur. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Lepas wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim tu apa? Haji ayat dia. Awalam yarau, ada perkataan burung tu, toir. Bantu kejap. Sementara azan ni, ini nak cerita Ar-Raum dulu. Pasal bangsa Rom ni bangsa yang pernah ditewaskan, tapi dia akan bangkit lagi. Boleh sambung sikit lagi tuan-tuan Pasal belum buat conclusion lagi. Ji, apa tadi ayat dia? Yang ada perkataan saffati wa yaqbid. Ada dot, hujung itu ada nun. Jadi jangan hilang tu. Wa yaqbid. Ada nun. Tak nak sekadar wa yaqbid je. Kerana ada ilmu ar-raum di situ. Membunyikan 1/3 harakat bunyi. Wal asr, qadr, badl. Jadi di situ ada fauqahum saffatin wa yaqbid. Dah ada nun di situ. Kalau 3/3 na, ni, nu. Kalau nun saja dimatikan begitu. Dia macam orang belajar vokal juga. Tuan-tuan orang belajar note, vokal sebagainya. Jadi jangan tinggalkan. Jangan setakat wa yaqbid. Nanti dituntut huruf nun tu tadi. Dia berkaitan dengan ilmu ar-raum, membunyikan 1/3 harakat bunyi. Jadi pesanan guru tuan-tuan pesanan guru atas kebaikan-kebaikan guru tuan-tuan. Jadi disampaikan benda ni, dia kata penting. Ilmu ar-raum ni kalau tak bunyi, maka kita telah menghilangkan satu huruf di hujung itu. Tuan-tuan maka kita kena bunyikanlah. Terutama surah Al-Mulk tu yang biasa kita kedengaran Jadi itulah tentang surah Ar-Rum. Nanti tuan-tuan boleh baca ayat 41 yang bawa kerosakan sekarang ini, sebelum ini tuan-tuan, sebenarnya adalah tangan-tangan bisa manusia. Ayat 41 surah Ar-Rum yang buat kerosakan di daratan, di lautan, apa sahaja rancangan mereka saat ini, maka adalah daripada, tuan-tuan, jelas Al-Quran menyatakan Yahudi dan Nasrani. Tidak ada istilah, minta maaf bahasa konspirasi ni tak ada. Kalau kita mengatakan konspirasi Al-Quran kepada bangsa ini, salah. Kerana Allah dah bagi dah, lengkap dah Al-Quran itu, hadisnya. Maka tidak ada istilah itu sebenarnya. Dan buktinya ada dalam Quran, jelas. Yang buat kerosakan ni tuan-tuan, tangan manusia. Pasti begitu. Jadi jangan letak terus kepada takdir, tuan-tuan jangan terlalu letak kepada takdir. Ada takdir, mati dah takdir, tuan-tuan apa semua takdir, salah. Takdir ada dua, mu'allaq dan mubram. Kita dah ulang kajian itu kan. Takdir mu'allaq dan mubram. Mubram tu kita dah tak ada pilihan Jadi taklah datangnya setiap malam, namanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, maka ini berkait dengan hadis ini tuan-tuan yang tadi saya tambah sikit je tuan-tuan An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Siapa dia Amirul Mukminin ini? Namanya Umar Al-Khattab yang ada anak perempuan namanya Hafs. Tuan-tuan bapa kepada Hafs. Siapa tu? Istrina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat merangkap bapa mertua. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada tambahan sebenarnya hadis itu, yaitu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, aku mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, segala amal itu bergantung pada niatnya.
Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana kesenangan dunia atau kerana seorang wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kerana apa yang ditujuinya itu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih tentang Ummu Qais. Dia nak berkahwin. Waktu tu dalam peristiwa hijrah kan, dia nak berkahwin. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia ingini tadi, perkahwinan lah. Sebab itu tuan-tuan, dalam cerita ini, kisah ini dia terkait dengan apa? Nabi beri salam. Nabi beri salam pada kubur, tuan-tuan. Nabi secara zahirnya terang nyata sebut kat situ, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Terangnya di situ Nabi beri salam kepada kubur. Tapi Nabi beri salam kepada kubur, Nabi sebut perumahan orang beriman. Nabi tak sebut perumahan orang Islam. Ramai orang Islam. Nabi sebut perumahan orang beriman. Kemudian Nabi cakap, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Dia cakap dengan sahabat, wahai sahabatku, alangkah bagusnya kita dapat bertemu dengan saudara mara kita. Sahabat bertanya, kan, qil awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, kami ni bukan ke saudara mara kamu ya Rasulullah? Nabi jawab, qal antum ashabi, kamu adalah sahabatku, Nabi kata. Jadi apa kena mengena cerita itu tuan-tuan dengan kita? Memang ada kena mengena. Pasal sahabat tanya lagi, kaifa ta'rif ya'tu min ba'di min ummatika ya Rasulullah, bagaimana kamu boleh kenal umat kamu yang masih belum tiba? Patutlah Nabi sampaikan kepada sahabat, tuba liman yarani wa amana bi, alangkah beruntungnya orang-orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Nabi tambah lagi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah, 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 triple. 3 kali Nabi sebut di hadapan para sahabat. Agak cemburu juga sahabat dengar tentang hakikat masa depan melalui apa tuan-tuan? Apa yang digambarkan, disabdakan oleh Nabi. Nabi cakap beruntung, beruntung, beruntung. Siapa yang beruntung tu? Orang yang tak pernah tengok Nabi tapi beriman kepada Nabi. Agak-agak siapa tuan-tuan? Kitalah yang Nabi sebut. Nabi sebut tuan-tuan, ketika melalui atal maqbarata faqal, ketika Nabi lalu kawasan perkuburan tersebut, Nabi beri salam. Jadi inilah hukum keharusan memberi salam. Tapi jangan beri salam yang bukan-bukan, tuan-tuan. Beri salam tadi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, kami juga akan menuruti jejak langkahmu sebagai ahli kubur. Jadi salam yang dibenarkan harus. Jadi jangan salam yang bukan-bukan. Cucu cicit tumpang lalu, itu jangan. Kan? Jangan melintas di hadapanku. Kalau melintas, aku lari dulu. Biasa saya suka sebut benda tu. Anak murid suka je dengar cerita tu. Beri salam betul-betul. Saya suruh hafal. Awak lalu kawasan perkuburan, kan? Sampai kubur Cina pun diberi salam, tuan-tuan. Ini masalah besar. Dia tak kenal kubur orang Islam. Orang Islam kuburnya pasti 2 begitu kan. Yang lain semua mana ada? 1 je. Ini orang Islam istimewa, kan? Ziarah kubur pula nanti dikata haram, kan? Baca talqin, baca Quran di perkuburan. Jadi tuan-tuan, ini kena perbetulkan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, asas kekufuran pertama sebagai penutup, tuan-tuan, supaya kita jaga, iaitu al-kasrata bimakna tarkib. Dia kata Allah ni banyak. Pasal Allah dalam Quran ada sebut kami. Dalam tadi ayat tadi kami. Contohnya kami. Allah banyak ni. Banyak dan berjuzuk-juzuk. Maka dalam suratul Ikhlas, tuan-tuan, kita kena jaga, tuan-tuan, bukan main-mainkan ayat tu. Dia kata, saya dengar ustaz tu cakap baca 3 kali je suratul Ikhlas, dia dah khatam Quran. Tu cerah masa depan tu.
Kalau digunakan tuan-tuan hujah itu dengan keadaan yang salah tuan-tuan, sampai dia tak nak belajar ngaji Quran, itu masalah. Tunggulah dia digajikan macam mana. Pertama tuan-tuan, asas kekufuran dalam suratul Ikhlas iaitu banyak yang membawa maksud berjuzuk-juzuk. Wal adada, Allah itu ada bilangan, ada satu. Kejap kami banyak, mana satu ni? Bahaya tuan-tuan. Kalau tak faham suratul Ikhlas, lah jawapan kepada dalil yang kita diperlukan. Kemudian yang ketiga, wan naqsu. Patut kita kena belajar idgham naqis. Naqis ni maksudnya kurang. Satu tu kurang, dia kata. Satu kurang, dia kata. Wan naqsa bima'nal ihtiyaj. Allah itu kurang, maksudnya Allah berhajat kepada benda yang lain lah. Pasal dia kurang. Siapa nak mentadbir alam, seluruh alam ni? Ada matahari, ada bintang. Anak pun boleh tanya benda ni tuan-tuan. Kalau Allah satu, itu yang kita kena wajib betulkan akidah melalui suratul Ikhlas. Kemudian dikatakan lagi wal qillata bima'nal basatah. Allah itu sedikit, satu. Lemahlah kalau satu. Dalam perang Badar 313 lawan dengan 1000, siapa menang? Itu pun boleh jadi dalil. Kemudian seterusnya dah 4. Yang kelima wal illah wal ma'lul. Yang keenam, yang ketujuh, pertama al kasrah, yang kedua wal adad berbilang-bilang, wal naqs, kemudian wal qillah, wal illah. Dia kata Allah itu ada sebab. Mana ada boleh ada sebab? Wal ma'lul, sebab dan disebabkan. Adanya Allah itu kerana adanya sebab. Dan kita sebenarnya yang jadi macam itu. Adanya Allah kerana ada sebab. Kita yang macam itu tuan-tuan. Ada makanan baru ingat Allah. Ada kesihatan tak ingat juga. Tapi apabila diuji dengan kesakitan baru ingat Allah. Pasal ada sebab. Kita lah makhluknya ini. Jadi tuan-tuan, kemudian wasyabih, boleh diserupai. Wan nazir, boleh dibanding-bandingkan. Apa ingat ni Trivago ke apa? Ada 8 asas kekufuran dalam 4 ayat. Setiap satu ayat ada 2 asas kekufuran. Amal kasratu wal adadu, banyak dan berjuzuk-juzuk itu tadi, dan ada bilangan dinafikan dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa, yakni tunggal. Qul huwallahu ahad. Sedikit dan kurang membawa maksud lemah itu tadi dinafikan oleh Allahus Samad. Ini tolong betulkan, iaitu Allah tempat meminta. Itu yang perwira-perwira kita yang mendukung kemerdekaan kita di kalangan para alim ulama. Ini zikir ini tak lepas Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Nak pasakkan dalam hati, yakin diri Allah tempat meminta. Kemudian wal illatu wal ma'lul dinafikan oleh qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu beranak dan diberanakkan. Maka menafikan Tuhan Isa. Betul? Bukan Tuhan, Isa itu Rasul, Nabi. Maka tidak ada Trinity menurut agama mereka. Tidak ada. Allah tu tidak beranak dan memberanakkan, tak ada. Tidak diberanakkan. Dan jadi tuan-tuan, Allah tidak ada sebab. Wal illatu wal ma'lul, tidak ada sebab dan disebabkan, tak ada sebab. Dan bukan anak Tuhan Isa itu. Jadi daripada situlah tuan-tuan kita nak terangkan. Takut orang-orang bukan Islam tanya kita tak ada hujah. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, para ibu, para bapa yang saya muliakan, wasyabihu wan nazir fantifa'uhuma biqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada penyerupaan dan Allah tidak boleh dibanding-bandingkan. Tiada bandingan, tiada tandingan, tidak boleh disandingkan. Tuan-tuan, apa-apa saja. Jadi 4 itu tuan-tuan baru lulus kita faham. Barulah awak jangan lucu-lucu. Dia kata baca 3 kali suratul Ikhlas, maka dia kata alah dah khatam dah. Jangan main-main dengan perkara akidah ini. Pasal dia terkait dengan pengajian akidah. Kalau dia bergurau senda pun tuan-tuan, dia gunakan hujah itu salah.
Tuan bahkan dipanggil sebagai jahil murakkab, jahil bertepik-tepik, dia tak nak belajar. Betul ke? Kan baca 3 kali sedangkan ada hukum tajwidnya, ada hukum tafsirnya, ada tadaburnya, ada ta'ahudnya. Kalau seni suaranya ada tarani ataupun taranumnya. Banyak ilmu Quran ini ta. Tapi Quran dia kata tata. Tata gitu. Diucapkan selamat tinggal. Jadi sebagai penutup, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyat umur rahmah wa hafazumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Kalau tidak ada perhimpunan seumpama ini, perhimpunan ada membaca Quran, bertadarus, tuan-tuan, maka Allah tidak akan turunkan kesejahteraan, kesentosaan, ketenteraman kepada satu-satu golongan masyarakat dan sebagainya, apatah lagi melibatkan negara dan seluruh dunia. Kalau tak ada perhimpunan baca Quran, maka huru-hara. Kemudian kalau tak ada perhimpunan baca Quran, maka Allah tak turunkan rahmatnya. Kita doa kan, Rabbi firli warhamni warhamni, kita doa untuk diri kita, masyarakat kita, tapi tak akan turun kalau tak ada majlis pembacaan Al-Quran. Hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan berhimpun membaca Quran, mendengar cerita Quran dan sebagainya. Dan Allah tak akan sebut nama kita seorang demi seorang. Disebabkan kita pencinta ilmu, yakinlah man a'ana talabal ilm, siapa yang mencintai majlis ilmu seumpama ini, maka a'tahullahu kitabahu biyamini. Yakinlah tuan-tuan tentang hadis Nabi ini, maka mereka akan menerima suratan amal daripada tangan sebelah kanan. Happy tak tuan-tuan kalau terima daripada sebelah kanan? Kalau terima sebagai ashabu shimal, kiri, Allahu akbar. Jadi dia punya platformnya, rail dia, jalannya, maka carilah majlis-majlis ilmu seumpama ini di mana saja tuan-tuan, para ibu yang saya muliakan, para bapa yang saya sayang, di mana saja. Kita masuk ke masjid ni, tiba-tiba majlis ilmu sedang berlangsung. Mana keutamaan nak tunaikan solat tahiyatul masjid ataupun mendengar majlis ilmu? Kadang-kadang salah pertembungan, salah ilmu digunakan. Kita pula tu solat depan penceramah pula, Allahu akbar, tak tahu apa yang dia nak. Sedangkan kita pun dah diajar solat sunat rawatib sebelum dan selepas isyak mana yang muakkad. Kan kita dah diajar begitu. Mana yang dituntut, mana yang tak dituntut. Yang dituntutnya yang lepaskan. Tuan-tuan Jadi solat depan penceramah, bukan saya lah, walaupun mungkin ada sikit-sikit pengalaman tuan solat. Mungkin nak mempercepatkan solat jemaah ke apa tadi tuan-tuan, dia ada kesibukan. Kalau dia ada kesibukan, maka sebaik-baiknya dia janganlah sampai mengganggu majlis yang sedang dipayungi oleh para malaikat. Jangan. Ilmu tu salah ke betul? Tak salah, tapi situasinya meletakkan ilmu itu pada tempat yang salah. Ini berlaku tuan-tuan. Ni tolong tuan pesanan daripada penaja rancangan. Apa penajarnya? Surau Al-Jawhar Taman Sentosa. Kalau ada berlangsung majlis ilmu tuan-tuan, selagi belum selesai, janganlah kita duduk depan kawasan penceramah ataupun mungkin terasa penceramah. Allahu akbar, dia punya takbiratul ihram dia kuat pula tu. Jadi jangan. Pasal dia kurang faham. Sesaat duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada solat sunat 500 rakaat. Jadi pilihan bijak adalah duduk dalam majlis ilmu. Betul, ilmu tu dia betul, nak solat sekian sunat betul. Tetapi bukankah duduk sesaat itu Allah wa zakarahumullahu fiman indah, dalam hadis yang sahih Allah sebut nama seorang demi seorang penuntut ilmu yang sedang mendengar majlis ilmu. Allah cakap depan malaikat, wahai malaikat, tengok Haji Abdullah tu, tengok haji ini, tengok hajah itu. Allah sebut seorang demi seorang. Jadi kalau Allah yang sebut tuan-tuan, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, maka pastilah ada keistimewaan. Salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Jumpa lagi di lain masa, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak masa. Dan mudah-mudahan kalau nak habiskan kita punya buku ni tuan-tuan, dia beratus muka surat ni, tak tahu bila habis, tapi tunggulah sampai habis tuan-tuan insya-Allah. Jadi diakhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.